العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga bersyukur kepada Allah kerana Allah Taala mengizinkan kita dapat mengadakan kuliah yang selama ini kita tertangguh begitu lama. Jadi di antaranya disebabkan kerana kita diuji dengan satu wabak atau penyakit yang dipanggil dengan corona. Maka Nabi SAW mengajar kepada kita, kepada Sayyidina Ali, punya hadis dalam riwayat daripada Sayyidina Ali. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, kalau kamu membaca kalimah ini, kamu akan terselamat daripada segala bala termasuk wabak." Lalu diajar oleh Rasulullah SAW kalimah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca sebanyak 10 kali satu hari. Jadi kalau kita nak keluar daripada rumah, baca itu. Dan ini jaminan Rasulullah. Rasulullah menjamin kalau kamu baca, berlaku wabak ketika itu, kamu akan terselamat daripada wabak. Maka kata satu orang ulama menyatakan bahawa seandainya dia sudah membaca juga lalu kena juga wabak, maka dia akan mati dikira sebagai mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita hari ini walaupun semakin berkurangan, langkah-langkah pencegahan masih lagi kita cuba berjaga. Di samping itu, banyakkan kita dengan berzikir kepada Allah dan juga banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dalam hadis juga mengatakan bahawa sesiapa yang memperbanyakkan selawat, maka dia tidak akan ditimpa wabak. Dia akan selamat daripada wabak. Ini jaminan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di kesempatan ini terus terang saya kata bahawa saya datang asalnya menziarahi sahaja sahabat saya yang sama-sama pergi umrah. Jadi saya suka silaturahim. Tiba-tiba diminta untuk berkuliah. Jadi pagi tadi kuliah subuh, itulah kuliah saya yang pertama. Sepanjang PKP ini, itu kuliah saya yang pertama. Maknanya di Kelantan juga yang menjadi pilihan. Kuliah subuh dan ini kuliah maghrib yang pertama. Di Terengganu pun saya tidak berkuliah lagi. Ini alhamdulillah. Maka sedikit malam ini saya nak mengambil satu matan daripada kitab Hikam. Siapa tahu kitab Hikam, kitab yang dahulu orang-orang lama selalu baca kitab Hikam. Dan saya belajar kitab Hikam ini dengan Tuan Guru Haji Abdullah. Lebih kuranglah dengan saya hampir 2 tahun belajar dengan beliau. Kitab Hikam karangan Tok Ulama di sini, kitab jauh lama. Dan saya mendapat ijazah daripada Tok Ibrahim, keturunan daripada Tok Ulama di sini, keturunan dia. Daripada keturunan yang ke-13 kalau tidak silap. Beliau antara pewaris Tok Ulama ni dan saya bersuluk dengan beliau. Dalam program suluk itu dibaca kitab Hikam. Habis pada program suluk itu beliau memanggil saya dan mengamanahkan, memberi ijazah untuk saya membaca kitab Hikam. Saya kata pada dia, kitab Hikam ni payah saya tak mampu dia untuk belajar dulu. Maknanya macam mengajar saja, nanti Allah bagi ilmu. Maka satu hari saya bertemu dengan Tuan Guru Haji Abdullah yang saya belajar dahulu. Tuan Guru Haji Abdullah ni bila dapat saya baca kitab ini, dia agak macam marah sikit lah. Dia pun tanya, kamu ni baca kitab-kitab tasawuf, siapa guru kamu sekarang ni?
Sebab saya belajar dengan dia tu 10 tahun dahulu tu, masa belajar pondok, saya pun berkata, sekarang ni saya belajar dengan Tok Ibrahim. Ia adalah keturunan daripada Tok Pulau Manis. Katanya kalau begitu tak apalah maknanya. Lalu beliau memberi, Tok Ibrahim telah memberi amalan kepada saya untuk membaca kitab hikam ini. Antaranya beliau menyuruh saya membaca 2 ayat dalam surah Al-Ahzab yang terakhir. Semua mungkin tahu maknanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Kemudian membaiatkan satu amalan sebanyak 300 di waktu pagi siang, 300 malam istighfar selawat la ilaha illallah. Rupanya Tuan Guru Haji Abdullah juga mengamalkan lafaz ja'akum juga setiap kali lepas sembahyang. Setiap kali lepas sembahyang. Jadi maka dengan amanah saya mencubalah membaca kitab hikam ini setakat mana yang saya mampu. Saya mengambil satu matan dari kitab hikam ini, muka surat yang ke-8. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid-dar amin. Ma nafa'al qalbu syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidanu fiqratin. Artinya tiada memberi manfaat akan hati sesuatu yang seumpama menjauhkan diri daripada manusia yang masuk hati dengan dia kepada medan fikir dalam segala haqaiq. Itu memanglah kalau kita baca sekali memang agak mana qalbu, tidak memberi manfaat bagi hati. Hati tidak memberi manfaat sesuatu yang seumpama menjauhkan diri daripada manusia. Hati yang tidak memberi manfaat kecuali seorang itu menjauhkan diri pada manusia. Menjauhkan diri pada manusia ini dipanggil uzlah. Yang masuk hati dengan dia dalam waktu yang sama, dia beruzlah, masuk hati dengan dia itu kepada medan fikir, yakni dia pergi kepada ketika mana dia beruzlah, dia mesti duduk kepada tafakur. Tafakur dalam segala haqaiq, dan tafakur yang dia fikir itu mesti ada berkaitan dengan hakikat ketuhanan. Maknanya baik, manafa'an qalbu, tidak memberi manfaat akan hati. Hati manusia ini ada hati yang baik, bersih, bersinar, bercahaya, dan ada hati yang rosak. Ada hati yang rosak. Maka hati yang rosak ini hati yang digelapkan dengan dosa-dosa. Hati yang rosak ini hati yang terhijab dengan akhwan. Apa makna akhwan? Iaitu memikirkan tentang alam yang tidak membawa ingat kepada Allah, memikirkan tentang dunia contohnya. Ini untuk menghijabkan hati kita. Dan ia bila mana seorang itu lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, dia akan menggelapkan hati. Hati jadi gelap. Maka hati gelap ini dipanggil hati itu sudah rosak. Bila hati sudah rosak, hati ini sudah tidak cenderung kepada akhirat. Maka untuk nak mengobati hati kita ini, untuk nak ubat hati, mana qalbu, hati kamu tidak memberi manfaat. Kecuali apa? Kecuali mislu uzlatin, kamu seumpama kamu kena uzlah. Apa maksud uzlah? Yakni mengasingkan diri, menjauhkan diri daripada orang. Jadi sedar tidak sedar kita baru ni PKP kita kira uzlah tu, tak gaul dengan orang. Kita duduk di rumah, tidak bergaul dengan orang. Maka uzlah mengasingkan diri. Dia kata mengasingkan diri yang masuk hati dengan dia kepada medan fikir. Ketika mana kamu mengasingkan diri, kamu duduk di rumah, tidak bergaul dengan orang, kamu kena ikuti jalan tafakur. Maidanul fikri, iaitu jalan berfikir, jalan tafakur dalam segala haqaiq, dan kamu kena memikirkan tentang hakikat ketuhanan kamu dengan Allah. Fikir tentang Allah Ta'ala. Nanti dia akan beritahu nak fikir apa. Maka tiap-tiap uzlah yang tiada serta dengan fikir. Ada orang dia beruzlah tetapi dia duduk tak bergaul dengan orang. Macam baru ni beruzlah lah, tetapi tidak masuk dalam medan fikir. Dia tidak bertafakur. Maka tiada padanya dibilangkan, maka
uzlahnya tidak memberi manfaat, rugi. Maknanya kalau dia duduk rumah, dia tak bergaul dengan orang, situ sudah bagus. Tidak bergaul dengan orang, ini sifat orang-orang soleh. Kerana apa? Kerana nak menyibukkan beribadat kepada Allah. Tetapi dia tidak masuk medan tafakur, dia tidak berfikir. Maka kalau duduk di rumah, habis masa duduk saja-saja je, maka itu dikira orang yang tidak mengambil peluang, tidak dibilang, tidak termasuk dalam orang yang uzlah, yang dikendaki. Dan tiap-tiap fikir, kadang-kadang ataupun tiap-tiap orang yang berfikir dengan tiada uzlah, ataupun dia fikir tetapi dia duduk kat orang ramah sayang. Dekat orang ramah sayang, masa tu dia fikir, dia berfikir, maka tiada sempurna kejadiannya, tiada sempurna akan keadaan dia itu. Orang yang dalam tafakur, tafakur itu tidak sempurna. Duduk dalam tempat orang ramai, kita fikir tentang ketuhanan, mungkin dapat manfaat tapi tidak sempurna. Lebih dibeza dengan orang yang bertafakur tapi duduk tempat yang sunyi, ketika mengingati Allah Ta'ala. Maka yang memberi manfaat itu berhimpun kedua-duanya. Maka yang memberi manfaat dua-dua terhimpun, yakni dia itu uzlah, ketika uzlah dia bertafakur. Kalau dia bertafakur, dia memikirkan tentang ketuhanan tapi dia tidak beruzlah, tidak sempurna. Maka yang memberi manfaat dua-dua tadi. Duduk maknanya tidak bercampur dengan orang, duduk baik, duduk di rumah. Ada wali-wali Allah, kadang-kadang dia gali satu lubang macam lubang kubur, dia duduk dalam. Dia panggil tempat dia khalwah. Itu maknanya. Itu amalan-amalan sufi itu. Seperti Tok Soleha di Kelantan ni, dia lalu Tok Soleha. Maka dia ada lubang, satu lubang lah tempat dia berkhalwah, dan dia menguzlah di situ, mengasingkan diri. Masa ketika itu dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat kemati, ingat macam-macam. Nanti kita akan bicara tentang apa yang perlu ditafakur nanti. Baik, maka dikatakan bahawa hendaklah dia berhimpun kedua-duanya, asingkan diri, kemudian bertafakur. Dan bahawasanya mengubat segala penyakit itu wajib. Dan hati yang lalai kepada Allah, kita banyak lalai kepada Allah, kita kena ubat hati kita. Ubat hati kita. Apa hukum mengubati penyakit hati? Hukum wajib, kata ulama-ulama sufi. Ulama-ulama sufi kata hukum dia wajib, kita kena cari ubat. Kalau kita sakit jasmani, tubuh badan kita sakit, kita cari doktor. Kalaulah rohani kita sakit, kita cari guru mursyid. Kita cari guru yang merabi mursyid supaya dia boleh baiki hati kita. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi, bila dia mengetahui bahawa hatinya sakit, dia kena cari obat, mengobati. Di antara jalan ubat tadi dikatakan bahawa bertemu dengan orang yang soleh, kemudian mengambil ilmu dengan beliau, dan juga dalam waktu yang sama beruzlah dan seumpamanya. Maka saya beritahu 3 jalan. 3 jalan ini didatangkan daripada Imam Al-Ghazali. Untuk kita nak ubat hati kita, ada 3 jalan. Maka saya biasa ambil jalan yang mudah lah, jalan yang berat kita tak mampu. Jalan yang pertama adalah 3. Yang pertama, belajar ilmu, jalan ilmu, kemudian beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Kita belajar buat sembahyang sunat taubat, amal sunat taubat. Contohnya, beramal, kemudian melazimi taubat. 3 jalan ini. Jalan pertama. Maknanya kita dengar kuliah ilmu, apa saja kita dapat tahu, amal. Amal ini berat sebenarnya. Kita belajar buat puasa sunat, buat amal puasa sunat. Kita belajar buat qiyam bulan, mayang malam, kena amal. Maka berilmu, belajar ilmu, amal dan melazimi taubat. Setiap hari bertaubat. Itu jalan pertama. Jalan yang kedua, mujahadah. Ini jalan berat, mujahadah. Mujahadah ada 4 jalan dia. Jalan mujahadah yang pertama adalah orang
kurang makan dan minum. Kurang makan dan minum ialah dengan mensedikitkan makan dan minum atau memperbanyakkan puasa. Berat juga maknanya masa duduk di pondok bolehlah duduk masa tua-tua kita ada. Jalan makan minum itu kurang. Kurang makan minum ataupun memperbanyakkan puasa. Ini jalan pertama. Jalan pertama tadi 3, ni jalan yang kedua. Dia panggil jalan mujahadah. Jalan pertama tadi ada 3. Ilmu, amal, taubat. Ini jalan pertama. Jalan kedua dia panggil mujahadah. Mujahadah ada 4. Mujahadah 4. Yang pertama, kurang makan, kurang minum. Ini berat sikit. Kurang makan, kurang minum. Kurang makan, kurang minum ialah dengan mensedikitkan makan atau memperbanyakkan puasa. Yang kedua kurang tidur. Kurang tidur dengan memperbanyakkan qiyamul lail. Kurang tidur. Jalan ketiga kurang cakap. Ni pun payah juga. Kita berakhir cakap mana kurang juga. Kurang bercakap dengan arti kata banyakkan zikir. Banyakkan berzikir atau bercakap yang baik-baik, adanya ataupun diam. Banyak diam pun boleh. Maknanya yang ketiga kurang bercakap. Yang keempat kurang bergaul. Ini uzlah maksud ni. Ini jalan kedua. Kurang bergaul. Kurang bergaul ini dengan apa? Mengasihkan diri. Asingkan diri, menyibukkan dengan ibadat. Kerana mengasingkan diri tidak menyibukkan pada ibadat tidak memberi manfaat. Asinglah diri dulu, tapi tidak buat ibadat, rugi juga. Ini jalan yang ketiga. Jalan yang kedua, mujahadah. Jalan yang ketiga itu ada 2 jalan. Ataupun ada 3 jalan pun boleh. Yang pertama berdampingan dengan orang soleh. Berdampingan dengan orang soleh. Orang-orang yang baik-baik kita bergaul akan memberi kesan kepada kita. Yang pertama bergaul dengan orang soleh, iaitu orang-orang yang soleh. Yang kedua berdampingan dengan guru mursyid. Bukan guru sembarangan, bukan sembarangan guru mursyid, guru yang boleh mendidik hati kita. Guru mursyid ini. Dan yang ketiga melazimi zikrullah. Bersahabat dengan orang soleh, termasuk dengan guru mursyid, bersahabat berdampingan guru mursyid dan melazimi zikir. Begitu maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu boleh pilih salah satu 3 jalan tadi. Maka kata ulama di dalam kitab Al-Qadhul Himam syarah kepada kitab Hikam ini, dia kata apa? Uzlah ini seandainya kamu tidak bertemu dengan guru mursyid, maka kamu banyakkan asingkan diri untuk nak bersih hati. Kerana sesungguhnya uzlah ini kita mengasingkan diri pada orang ini banyak manfaat. Tak percaya boleh tengok PKP baru ni. Maknanya apa dia? Manfaat dia kalau ibadat jauh daripada riak. Kalau dia buat ibadat dah tak ada orang, dia seorang je ataupun duduk rumah saja, jauh daripada riak ketika itu. Kemudian yang kedua terselamat daripada maknanya kejahatan orang. Daripada kejahatan orang. Itu juga mana kalau kita jauh. Ataupun terselamat kita daripada orang lain. Kadang-kadang kita ni bila jumpa orang, kita kadang tak mampu nak jaga lidah, kadang-kadang berlaku pemusuhan. Tapi kalau kita duduk rumah, mungkin selamat kita. Dan yang ketiga juga boleh menjaga anggota mata, lidah, tangan, kaki dan seumpamanya. Maka ini antara kelebihan seorang itu uzlah. Maka uzlah jangan saja uzlah, tapi uzlah itu serta dengan tafakkur, banyak berfikir. Okey, baik. Kemudian dikatakan bahawa
Mengobati hati itu wajib atas tiap-tiap orang yang sakit atau orang yang sakit. Maknanya mengobat hati tadi, dan sakitnya itu adalah ia daripada mengalahkan segala hukum tabiat atasnya. Sakit hati ini bukan sakit hati bahasa hati orang tu. Dia kata kita bahasa hati, bukan sakit itu. Sakit yang dimasukkan adalah penyakit-penyakit yang ada dalam hati seperti ujub, takabur, riya. Penyakit ini lebih bahaya daripada penyakit tabiat yang zahir. Kalau orang kata, oh saya tahu apa sihat, saya kena kecimang ni, darah tinggi, sakit jantung, maknanya sakit. Kita tengok, oh kesian dia, sebab dia ada penyakit. Dari segi orang sufi, penyakit itu tidak bahaya. Habis itu yang bahaya, ini penyakit hasad dengki lagi bahaya. Maknanya kerana disebut dalam hadis iyyaka wal hasad innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun nawal hatab. Contohnya, jauhkan kamu daripada penyakit dengki, kerana sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan kamu, memakan pahala kamu sebagaimana api makan kayu api. Sedangkan penyakit zahir, orang tu sakit zahir, baik dia kena barah ke apa, itu mendatangkan pahala dia. Mendatangkan pahala dia, pahala sahabat. Penyakit batin menghapuskan pahala. Itu sebab itu kata pengarang kitab kita ni, pengarang kitab kita kata penyakit itu wajib diubati, sakit dia tu mengalahkan sakit yang zahir. Sehingga ada ulama, ada kenyataan kenyataan oleh orang-orang sufi, dia kata begini. Dia kata sengatan nafsu itu lebih berbisa daripada sengatan binatang berbisa. Sebab bila sengatan nafsu itu membawa kepada bawa mati. Boleh membawa hasad dengki sampai ke mati. Boleh membawa dendam pada orang sampai ke mati. Jadi dalam keadaan macam itu, bahayanya kamu, penyakit hati ini lebih bahaya daripada penyakit zahir. Maknanya, maka kita duk sibuk-sibuk mencari penyakit zahir, penyakit hati itu sebenarnya lebih bahaya lagi. Baik. Dan obat yang terlebih manfaat akan dia, antara obat kita hasad dengki. Kita tengok orang, bila kita tengok orang lebih, kita rasa nak marah lalu. Maknanya tak kira orang alim pun gitu. Dia tengok orang tu pengaruh ramah dia rasa nak marah lalu. Contohnya, kalau orang lain puji orang lain, tak puji dia, marah lalu. Itu semua penyakit-penyakit hati. Imam Ghazali kata orang yang hasad dengki ni, dia kena ingat satu ayat. Apa dia ayat? Ayatnya disebut dalam kitab Ayat Hawalat oleh Imam Al-Ghazali. Dia kata, kenapa kita perlu dengki orang sedangkan Allah dah turun dah ayat. Apa ayatnya? Ayatnya Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wahai hamba-Ku sekalian, kelebihan-kelebihan yang orang dapat itu bahagian yang Aku bagi masing-masing, bahagian masing-masing. Kamu orang ni, orang Allah Ta'ala beri ini pengaruh, orang ini Allah Ta'ala beri pangkat tinggi, orang ni harta banyak, orang ini tanah harta ni nama dia masuk, tak kira apa-apa. Allah Ta'ala mengatakan aku bagi bahagian masing-masing pun, jangan tak berhati. Cukup. Maknanya bahagian masing-masing Allah dah bagi dah. Maka ini penyakit-penyakit hati ini diambil berat oleh ahli-ahli sufi, mengatakan sangat bahaya penyakit yang ada di dalam hati tadi. Maka dalam keadaan macam itu, hendaklah mengobat yang memberi manfaat, maka uzlah. Bila kamu uzlah, asingkan diri, mudah dekilah orang. Kalaulah kamu mengasingkan diri, kamu tidak akan datang penyakit riak dan sebagainya. Maka mengasingkan diri ini, banyak penyakit-penyakit hati akan terhilang tanpa kita sedar. Jadi sebenarnya baru-baru ini, Allah Ta'ala tabiat kita supaya kita duduk di rumah. Jadi tak ada dah nak fikir orang ni, nak fikir orang ni. Maknanya
Lalu ulama mengatakan di dalam kitab ini, uzlah ini antara yang sangat memberi manfaat kepada pengobatan hati. Maka uzlah daripada manusia berserta dengan fikir. Hanya kalau dimasuk lagi dengan fikir, maka itulah yang paling memberi manfaat. Maka dengan uzlah itu sejahteralah ia daripada segala makhluk. Bila dia uzlah, selamat dia daripada makhluk. Kerana sebab makhluklah kadang-kadang dia datang penyakit riak. Sebab makhluklah dia datang ujub. Apa makna ujub? Merasa tak kagum dengan diri sendiri. Rasa aku ni payah dah orang nak cari macam aku. Tengah-tengah zikir habis 1000 zikir. Rasa sekarang ni aku enak kali zikir. Payah dah nak cari macam aku. Itu ujub itu semua merosakkan amal itu. Merosakkan amal. Maka dengan sebab itu disuruh kita ini agar mengasingkan diri supaya selamat. Maka sejahtera ia daripada segala makhluk. Dan dengan fikir pula. Dengan fikir pula itu zahirlah baginya haqa'iq. Bila dia berfikir, zahirlah, maknanya nyatalah baginya haqa'iq. Haqa'iq ni apa? Kebenaran. Daripada Allah ataupun hakikat-hakikat ketuhanan. Maka bahawasanya hati apabila sunyi ia daripada khayal yang wahmiyah. Khayal ni ingatan-ingatan yang wahmiyah. Wahmiyah ni yang waham. Apa makna waham? Waham ni makna perkara-perkara yang membawa kepada keraguan kita. Kita duk khayal-khayal nanti akan datang kita nak buat macam ni lah, akan datang kita macam ni, akan datang kita nak begini tu benda tak pasti lagi. Benda yang tidak pasti lagi. Mana orang duk merancang-rancang. Satu hari orang tu jumpa, dia kata, Ustaz, saya nak buat pinjaman. Apa pandangan Ustaz? Macam mana? Dalam 300,000 Ustaz. Kata Allah, tak payahkan, tak sempat nak bayar. Tak apa Ustaz. Dia kata sebab kita punya bisnes kita ni rekod baik. Rekod baik dan setakat ni boleh bayar ke? Saya cadang-cadang kata tak apalah, tak payahlah. Kata takut bimbang tak boleh. Sebab dia umur dia tengok tu, kita tu pakai air lah maknanya. Rasa umur dia dalam 60 lebih. Lepas tu alhamdulillah, dia kata apa? Saya pergi kuliah. Dia masa tu lepas kuliah, dia tanya pandangan kita. Saya kata tak apalah, saya tak setuju lah. Tak setuju. Minggu depan saya kata tak apalah, saya tak jadi. Lepas tu terus dia sakit. Meninggal. Kalau ada kata kalau dia ambil pinjaman tu rasa tak bayar. Tak nak bayar rasanya. Itulah kata khayal yang wahmiyah. Maknanya yang kita tak tahu benda yang tak pasti ni, kita duk kejar-kejar benda yang tidak pasti. Maknanya maka hati kamu ni kalau begitu kamu duk kejar benda tu, maka tiada tinggal baginya syak melainkan dalam haqa'iq wujudiyah. Maka boleh faedah ia mengetahui Tuhan ni pada dirinya. Baik khayal yang wahmiyah ni kamu tinggalkan. Baru kamu boleh fikir tentang ketuhanan. Baru kamu boleh fikir tentang diri kamu ni, supaya kamu dapat mengenal Allah Ta'ala. Selagi mana benda tu ada khayal yang wahmiyah ni, benda-benda yang tidak pasti ni, lagi tu kamu tak boleh tapakur nak memikirkan tentang ketuhanan. Sebab tu orang tadi tak nak fikir dah. Bagaimana dengan amal aku ni, bagaimana dengan ibadat aku, tak terfikir dah. Sebab apa? Sebab hati kamu telah isi dengan khayal yang wahmiyah, benda yang tidak pasti, yang tidak melibatkan kepada manfaat akhirat. Itu bahaya. Lalu dikatakan apa? Dikatakan bahawa adalah manusia dalam uzlah itu ada 3. Dalam orang yang mengasingkan diri itu ada 3 golongan. Golongan pertama Mu'tazilun, orang yang beruzlah dengan hatinya. Dia beruzlah dengan hati. Hati dia ingat Allah Ta'ala, hati dia dengan Allah. Tiada dengan jasad, tapi jasad dia dengan orang ramai. Jasad dia dengan orang ramai, itu hal orang yang ahli kamal, orang yang sudah sempurna. Maknanya sebab tu dia kata kalau mundur depan orang ramai, mukhayal tak sempurna.
bagi kita orang yang awam ini. Tapi orang yang sudah sempurna, ia duduk depan orang ramai macam mana pun tak apa. Tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab hatinya itu sudah dengan Allah. Jadi ini orang yang pertama. Dia panggil uzlah juga. Uzlah sebab apa? Sebab hatinya mengasingkan diri orang. Hatinya tak nak fikir langsung orang. Tak nak fikir langsung makhluk. Hatinya fikir Allah Ta'ala saja. Jasad saja dengan orang. Jasad saja dengan orang. Yang kedua, Mu'tazilun dengan jasadnya. Orang yang uzlah dengan jasad dia uzlah. Maknanya tubuh badan dia tak jumpa dengan orang. Tiada dengan hatinya, tapi hatinya duk ingat tak lain juga. Duduk rumah dah, uzlah dah, tetapi hati masih lagi ingat maknanya selain daripada Allah Ta'ala. Maka iaitu tiada dibilang halnya tak dikira uzlah juga. Tidak dikira uzlah kerana berpaling ia daripada kurniaan Tuhan dia. Dia tidak mengingati apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia, sedangkan dia perlu sepatutnya ketika mana dia mengasingkan diri, dia kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Mu'tazilun dengan keduanya, yakni uzlah dengan jasad dan dengan hati, iaitu orang yang tiada sunyi, yang telah tersembunyi dirinya. Jadi dikatakan bahawa yang ketiga ini, tubuh badan dia, jasad dia tak jumpa dengan orang, hati dia pun tak ingat orang. Ini yang bagusnya. Maknanya hati dia pun tidak ingat orang. Jadi dalam keadaan macam itu, maknanya dia duduk bersunyi dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jalan tafakur. Para jamaah sekalian, jalan tafakur ini, kata ulama sufi, dia lebih afdal daripada sembahyang 100 rakaat. Dia lebih afdal daripada sembahyang 100 rakaat. Kadang-kadang kita sembahyang, lepas sembahyang sunat, sembahyang, hati tak payah nak ingat pada Allah. Tetapi dengan jalan tafakur, boleh cepat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya ini kena lalui jalan tafakur. Maka dikatakan bahawa dan adalah bagi fikir itu ada 3 martabat. Orang yang tafakur, orang yang berfikir ini ada 3 martabat. Yang pertama, mubtadi. Mubtadi peringkat awal, peringkat permulaan. Macam kita peringkat mula, nak datangkan ingat. Ada setengah ulama mengatakan pintu untuk mengenal Allah tafakur. Ada setengah ulama kata. Ada setengah ulama tasawuf mengatakan pintu mengenal Allah ataupun permulaan perjalanan nak mengenal Allah, taubat. Setengah pendapat kata permulaan nak jalan pada Allah, tafakur. Sebab dia mengambil dalil Rasulullah SAW sebelum sampai wahyu yang pertama, Rasulullah bertafakur di Gua Hira. Dia ambil jalan itu. Maka ada mengatakan jalan tafakur, ada mengatakan jalan taubat kepada Allah Ta'ala. Baik, maka yang pertama mubtadi, orang yang peringkat permulaan. Yang kedua, orang yang mutawasid, orang yang pertengahan. Dan yang ketiga, orang yang muntahi, orang yang penghabisan. Yang ada 3. Maka yang mubtadi itu apa dia? Peringkat permulaan. Ini baru nak masuk amal. Dah kita cakap bab fikir-fikir, kita nak fikir apa ni? Maka yang pertama, peringkat yang permulaan tadi, mubtadi tadi yang permulaan, iaitu tafakur, ia dalam mengingati segala PL-nya, mengingati akan segala perbuatan dia. Perbuatan dia yang jahat, yakni tafakur tentang dosa-dosa. Yang mula-mula. Jadi kena, kata tuan guru saya Darul, Tuan Guru Ibrahim itulah, masa saya bersudut dengan beliau baca kitab hikam, beliau kata pada saya, dia kata, Ustaz kena ada satu masa di waktu malam. Dia tak sebut siang, dia terus sebut waktu malam. Maknanya sebab kita nak ada sunyi, dia kata Ustaz kena ada satu masa di waktu malam.
Di waktu malam ustaz duduk satu ketika itu ustaz seorang. Dalam satu bilik yang tidak ada isteri anak, bilik kita masa tu tak fikirkan tentang dosa-dosa. Fikir tentang dosa-dosa. Maka saya bersama Tuanku Ibrahim ini ditabiah oleh beliau ini duduk di dalam satu kelambu. Masih buat suruh dua kelambu. Dalam kelambu itu tak suruh buat apa, zikir dulu. Mereka awal suruh zikir. Lepas berzikir itu suruh tafakur. Jadi saya suluk dengan beliau berapa kali. Salah satu suluk saya berjumpa dengan satu orang almarhum dah meninggal lah. Siapa dia? Almarhum Ustaz Azmi Mustafa. Bekas pelakon dulu. Beliau suluk dengan Tuanku Ibrahim. Saya jumpa dia. Beliau zikir. Beliau mencari jalan kesufian. Dia cerita pada saya. Saya ingat dia kata apa? Dia kata, Ustaz, saya dulu masa pelakon tidur atas duit. Sebenarnya pelakon atas tidur, letak duit atas belakang ni. Tidur atas duit. Tapi bila Allah Ta'ala bagi hidayah, dia kata mencari ketuhanan sungguh, jumpa perjalanan dia. Maka saya tengok dia, Masya Allah. Saya tengok masa sama-sama dulu, rasa zikir ni banyak dia pada kita. Jadi sebab itu kadang-kadang tak boleh kita tengok orang ni kadang-kadang bila Allah beri hidayah, mereka lebih baik pada kita. Mereka lebih baik pada kita. Baik, maka yang pertama, apa yang perlu tafakur? Tafakur yang pertama ialah fi'il yang jahat katanya, yakni dosa-dosa. Kerana apabila kita melalui baik, kita baca Quran, kita sembahyang sunat, kita dengar pula ilmu, tapi payah nak datangkan hati hidup pada Allah. Hati hidup pada Allah ni payah. Lalu ulama ini menyatakan bahawa antara yang paling memberi manfaat cepat hati jadi hidup, ingat kepada Allah Ta'ala, yakni dengan jalan tafakur. Dan jalan tafakur inilah banyak orang tinggalkan. Orang tinggalkan jalan tafakur. Lalu dikatakan bahawa yang pertama, fi'il yang jahat, yakni dosa-dosa kita, supaya datang penyesalan, supaya kita ingat dan kita menyesal. Duduk seorang Allah, ingat begini apa yang kita lakukan. Dan selepas itu hendaklah mencita-cita tiada kembali kepadanya, berasa betul-betul bersalah. Berasa betul-betul bersalah, lalu datang bercita-cita tiada kembali kepadanya. Dan disitulah tafakurlah yang pembukaan taubat. Sebab itu ulama mengatakan jalan tafakur baru taubat. Jalan tafakur baru taubat. Maka dikatakan bahawa tidak sempurna taubat tanpa tafakur. Kena tafakur dulu, mengingati dosa, sehingga datang rasa takut. Ahli ibadat, orang yang benar-benar ahli ibadat, dia merasa takut pada empat. Apa dia? Yang pertama, dia merasa takut pada ibadatnya, takut tidak diterima. Hanya betul-betul ahli ibadat. Jadi kita buat ibadat, kita tak ada tafakur ni. Bila tak ada tafakur, dia tak resah. Tak apa, kita mayang dah, dia main macam tu. Tak apa, kita dah baca Quran dah. Maka ahli ibadat, dia ada empat yang dia rasa takut. Apa dia? Yang pertama, takut dia amal ibadatnya tidak diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, takut dia Allah balikkan hati dia. Ramai mana ahli ibadat tiba-tiba jadi ahli maksiat. Kita tak ada jaminan tak selamat kita. Tak selamat kita, maknanya tak ada jaminan lagi. Kalau Rasulullah jamin kita, alhamdulillah. Tapi tak ada jaminan lagi kita. Oleh kerana itu perlu rasa takut. Saya nak cerita ni. Cerita ni sangat menarik, tapi mungkin mengejutkan tuan-tuan puan semua. Puan tak ada jemaah sekalian.
Saya pergi di Indonesia. Ambil masa sikit apa? Lama dah 3 bulan dah kuliah. Ambil masa sikit. Saya pergi ke Indonesia. Saya jumpa dengan sahabat saya satu orang, Kiai. Kiai ini pelajar saya, habis belajar saya hantar kat dia. Kiai ini dia di Surabaya. Beliau ni muda lagi. Dia adalah ketua ulama muda Surabaya. Dia ketua dia. Muda Surabaya. Maka saya sampai ke sana, dia sambut saya. Saya berjalan 3 hari. Jalan 3 hari. Dibatalkan kuliah dia. Dia kata saya nak jalan rosak saja. Hari saya nak balik, dia cerita satu perkara yang amat menakjubkan lah. Apa cerita dia? Cerita dia kata, Ustaz, dia ada satu orang sahabat. Sahabat dia ni satu orang ustaz. Kita ini dalam satu majlis Dewan Ulama kita ni, Dewan Ulama Muda ni, dia ada. Ustaz ni ada sekali dengan kita. Dan dia menyampaikan ilmu, dia menjadi imam, dia berceramah, dia baca kedua. Jadi tiba-tiba ada satu peristiwa. Orang Indonesia ini keadaan yang miskin, yang kaya-kaya, orang miskin. Dia ni kerja apa? Kerja bakar mayat di kuih Hindu. Orang Islam. Tapi nak binti, tak ada orang susah kerja sana. Susah bakar mayat. Satu hari dia orang Islam. Satu hari dia ditugaskan bakar mayat. Bila ditugaskan bakar mayat, dia terkejut. Dia tengok betul-betul, tengok pada gambar tu orang yang akan dibakar mayat, nama gambar betul. Maka dia pun cuba, sebelum dia nak bakar mayat ini, dia pun cuba berhubung dengan ahli keluarga dia. Ahli keluarga dia terkejut. Siapa? Dia adalah seorang ustaz yang mengajar di masjid. Mati dalam keadaan hidup. Bukan orang biasa. Sahabat saya ini cerita, dia kata dia ini sama-sama dalam musyawarah majlis Dewan Ulama, sama-sama dalam musyawarah. Rupanya Hindu. Dia mati hidup, orang hidup. Dia diakui oleh isterinya sendiri. Jadi dalam keadaan macam itu, masa nak bakar tu, jumpa keluarga dia. Keluarga dia balik dia tak tahu. Dia jumpa isterinya. Tanya isterinya kata sudah lama dah jadi hidup. Dah habis tu suami kamu mengajar. Asal Islam? Ustaz yang mati tu. Bukan orang biasa, ustaz yang mati tu. Jadi dia kata suami kamu mengajar. Baru-baru ini baca khutbah dia. Itu mengajar baca khutbah itu pekerjaan. Pekerjaan dia kata. Maknanya. Tapi pegangannya dah itu. Maka mati dalam keadaan dibakar lah. Tak boleh buat apa-apa. Siap belaka dah maknanya. Itulah yang berlaku. Kiai itu kata ustaz, ceritalah hal ni kata, supaya jaga kita jangan puasa imam kita dah selamat. Takut kita. Saya dengar tu Allah, takutnya ya Allah. Berlaku. Kebetulan saya bawa anak buah saya yang belajar di Kiai tu. Anak buah saya ni kenal ustaz tu. Ustaz. Maknanya dia mati mengejut. Dan tak sempat dah mana lama dalam keadaan tu. Dalam keadaan umur dia muda dan wafat dan diakui sendiri oleh isterinya, dan pihak-pihak kuih pun memang siap ada bukti gambar semua memang dia dah jadi itu dah. Waliyahzubillah. Itulah yang kita takuti. Sebab tu ulama mengatakan ahli ibadat ini takut perkara apa dia? Yakni yang kedua, takut dibalikkan hati. Dan ini juga berlaku di zaman Rasulullah sendiri. Zaman Rasulullah, saya lupa dah nama dia. Dan selepas peristiwa ni, ustaz ini cerita. Nama dia apa? Ni ada kisah. Kisah dia satu orang sahabat
duduk bersama Rasulullah. Dia duduk bersama Rasulullah. Rasulullah mengatakan salah seorang daripada kamu, dalam tu masa itu ada 10 orang. Salah seorang daripada kamu mati dalam keadaan musyrik. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi sahabat ini takut belaka. Di antara sahabat yang ada itu adalah Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah pun ada. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ni rasa takut. Semua yang takut, sahabat takut, ada seorang aja yang nampak tenang, tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab antara dia ini, antara sahabat-sahabat, dialah yang paling alim. Dialah yang paling alim. Abu Hurairah ni dia takut. Jadi sehinggalah sahabat yang Nabi sebut tu masa tu lebih kurang dalam 10 orang itu, pas seorang-seorang wafat, dan kebanyakan sahabat itu wafat fisabilillah, berperang. Sehinggalah digengkarkan cerita tinggal 2 orang. Satu Abu Hurairah, satu sahabat ni. Jadi Abu Hurairah pun rasa bimbang. Kalau dibanding dengan ilmu, Abu Hurairah merasakan dia lebih banyak ilmu. Merasa takut, maka menangislah dia setiap malam. Setiap malam menangis. Sehinggalah berlaku ada satu orang yang mengaku Nabi, Musailamah namanya. Musailamah tu Kazab lah, mengaku Nabi. Dan ketika itu orang pun ingin cari satu orang sahabat Nabi untuk berjumpa dengan Musailamah. Musailamah tu Kazab. Maka dipilihlah satu sahabat ini. Kerana sahabat ini alim. Maka bila nak pergi je Musailamah tu Kazab tahu ini sahabat Muhammad yang alim. Bila sampai ke sana, dia tak berhujah. Kalau berhujah kalah, dia bagi piti, dia bagi orang puang. Bagi piti, bagi orang puang. Akhirnya akibat daripada itu, sahabat Nabi ini bertukar menjadi pengikut Musailamah. Menjadi pengikut Musailamah. Akhirnya wafatlah dia. Selepas wafat barulah Abu Hurairah rasa lega, tinggal dia seorang je. Tinggal dia seorang saja. Inilah katanya. Sebab itu dalam beribadat, ahli ibadat ya, jangan rasa tu kena rasa takut. Kita tak tahu ni, kita ni husnul khatimah ke su'ul khatimah. Jadi kita kena banyak doa kepada Allah. Baik, yang kedua yang ditakuti apa dia? Ibadat kita yang amal kita ini adakah dikekalkan di dalam kebaikan ataupun dipalingkan hati. Yang ketiga ditakuti ahli ibadat itu adalah ketika mana nak wafat, sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Dia ditakuti. Yang keempat yang ditakuti adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang jangan berasa kita selamat dah. Rasa takut. Kena rasa takut. Dengan rasa takut, Nabi sebut dalam satu hadis, tidak terhimpun 2 keamanan, tidak terhimpun 2 ketakutan. Maknanya apa? Kalau kamu rasa aman datang muka dunia, aman gila-gila, tidak, akhirat tak aman. Dia tak akan terhimpun 2 aman. Dia kena salah satu. Dan kalaulah kamu takut datang ke dunia, Allah tak takutlah kamu. Tidak terhimpun 2 ketakutan, tidak terhimpun 2 rasa aman. Ini adalah hadis. Imam Ghazali pun sebut dalam kitab Mukasyaful Qulub tentang hadis ini. Tidak terhimpun 2 rasa takut dan tidak terhimpun 2 rasa aman. Jadi dalam keadaan macam itu, yang ditakuti ahli ibadat tadi, takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan juga azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah itu ni. Dan mutawasid, orang pertengahan, bertafakur ia segala nikmat Allah dengan kemurahannya atas segala yang wujud. Jadi yang kedua, memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah. Allah beri nikmat-nikmat kita dulu, seorang lagi beri nikmat itu. Jadi sebelum pada itu dia suruh fikir tentang dosa dulu.
Lepas fikir dosa, fikir tentang nikmat. Dan yang akhir sekali, fikir tentang daqaiq ma'arif rabbaniyah di dalam daqaiq ulum laduniyah. Jadi memikirkan tentang kedalaman pengenalan tentang ketuhanan. Itu setelah kita memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah, nanti datang pula yang ketiga. Ini dipanggil orang yang mencapai hakikat. Jadi setakat ini sajalah. Kerana masa dah habis dah, sudah isyak dah. Tapi walaupun kuliah ini agak sedikit ringkas, moga-moga memberi manfaat. Saya mengambil pesanan guru saya, Dr. Ibrahim, salah seorang daripada keturunan Syekh Abdul Malik, dan juga daripada Tuan Guru Haji Abdullah. Kata Dr. Ibrahim, kata kamu kena ada juga satu masa yang khusus untuk kamu bertafakur. Ini amalan-amalan orang soleh, mereka bertafakur. Ada setengah mengatakan tafakur ini kalau kamu tidak ada guru, boleh kamu amal tafakur sementara datangnya guru. Tapi kalau sudah ada guru, ikut amalan yang diperintahkan oleh guru tadi. Maknanya. Jadi yang paling penting, carilah jalan supaya kita dapat hidupkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada para jemaah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. InsyaAllah banyakkan berselawat Nabi agar kita selamat daripada wabak ini. Dan banyakkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka ketika mula-mula berlaku itu, memanglah saya kalau keluar rumah saya akan baca zikir ini. Sebagai jalan kita mencegah di samping pakai emas tu ke, itu pencegahan zahir, pencegahan batin pun kena ada juga. Pencegahan maknanya ada yang mengamalkan selawat syifa dan seumpamanya. Ini salah satu cara untuk kita nak menjaga diri kita. Maknanya. Okey, jadi sekadar ini saja. Moga-moga Allah Taala